وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Dan selamat datang rekan-rekan ahli Korea ke siaran forum bicara aktif IKIM FM dengan kerjasama Masjid Kampung Kuala Kangsar Hulu Langai. Terima kasih sekali lagi kepada ahli Korea yang sudi memberikan lagi forum bicara aktif kepada malam ini, dan juga terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Kuala Kangsar Hulu Langai ini dan mengundang IKIM FM untuk menganjurkan forum bicara aktif bersama-sama di masjid ini. Semoga perkongsian kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga dapat menambahkan ilmu kita pada malam ini, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dari Mahat Hafiz As-Sofa, juga terima kasih kepada rakan penerbit Tuan Haji Syafiq Zulkifli IKIM FM, dan juga kedua orang panel kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasruddin Hussein dari Jalan Bukit Kuala Lumpur. Sehat-sehat. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama dengan forum bicara IKIM FM, dan juga seorang yang dikenal untuk forum kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Yusof dari Taman Sri Nandi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sekali lagi untuk topik bicara kita untuk malam bersama Korea pada malam ini, dan juga rakan-rakan jemaah yang sudi hadir memuliakan lagi forum bicara ini. Topik kita pada malam ini, insyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan masjid yang murah hidup bertepatan dengan lokasi kita pada malam ini. Kita berbicara berkenaan dengan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian kita pada malam ini dan juga semoga kebersamaan kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat mengundang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Memulakan pertemuan untuk forum bicara IT pada malam ini, saya sedikit ingin membacakan daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Dari surah Taubah ayat 18. Katakan hadirin dan juga ahli Korea, di hadapan masjid yang ada kan terbentang ayat Al-Quran yang saya bacakan ini. Maksud anisanya yang layak memakmurkan, yang mewujudkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Ini dari ayat Al-Quran dari surah Taubah ayat 18 yang menerangkan berkenaan dengan muslimin muslimat yang menerima masjid. Untuk bercerita lebih lanjut berkenaan yang berikan ayat dari surah dari Al-Quran yang saya bacakan tadi, saya nak mempersilakan kepada panel pada malam ini untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan apa yang dimaksudkan, berkenaan dengan penjelasan daripada ayat yang saya bacakan ini. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasruddin Hussein untuk berkongsi dan juga memberi pencerahan berkenaan dengan ayat Al-Quran yang saya kongsikan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator forum bicara IKIM pada malam ini, Pak Ustaz Faiz Usman, rakan panel saya Ustaz Fadhil Yusuf yang saya kenal agak lama, dan hari ini
masing-masing akan memberi pencerahan pada satu tajuk yang sangat besar seperti pada Islam pada hari ini, yang sedikit sebanyak kita tertinggal akan satu perkataan imamat. Muslimin dan muslimat, saya ambil dari sekali petikan ayat Allah Ta'ala ini yang memberi motivasi kepada kriteria-kriteria yang disebut oleh moderator, yang moga-moga kriteria disebut itu membentuk, menolak, menghambat diri kita untuk menjawab jawatan pengkhidmat masjid. Muslimin dan muslimat, ayat ini sentiasa dibaca untuk memutihkan hati kita yang berkarat dan hati kita yang kabur, yang tak datang ke masjid. Kita yang disebut oleh Allah Ta'ala ini, adakah siapa yang disebut? Saya sebut lagi sekali ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya bahawasanya orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Muslimin dan muslimat, perkataan makmur masjid ini bukan saja datang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang masjid. Satu dia. Yang kedua ialah maksud imarah masjid ini, muslimat, yang menghidupkan api, menghidupkan lampu, pasang karpet, hiaskan masjid, memperluaskan masjid, membina masjid, membaki masjid, jaga tanah masjid, beri derma untuk masjid, hatta membuat khusus di masjid pun imarah masjid. Begitulah jauhnya. Kita termasukkan muslimin dan muslimat dalam disebutkan orang-orang yang imarah masjid. Kita tengok dulu Allah Ta'ala bagi 5 qualification, 5 syarat. Kita ada 5 syarat ni. Pertama Tuhan sebut man amana billah, iaitu pertama dia orang yang akan memakmurkan masjid. Ini ialah orang-orang yang telah beriman dengan Allah Ta'ala. Tengok cantik ayat Quran. Dia tak letak iman pada kiamat dulu. Dia ambil konsep uluhiyah, iaitu konsep mengesahkan Tuhan. Orang yang datang masjid ni, nak datang masjid tak kira waktu pagi, hujan, gelap, banjir, dia lari masjid ni. Pertama sekali dia kena ada satu benda dalam hati dia. Tuhan kata man, siapa dia? Amana billah, iaitu kena tahu bahawa Tuhan dia Allah. Kalaulah dia buat satu benda kerana Allah, lillah wa billah, tak usah cerita. Tak usah cerita, Ustaz. Banjir ke, hujan lebat ke, nak pergi pasar raya ke, nak mengedah air cakap lutut ke, isteri salih ke, suami, tak kira, asalkan ada satu kunci. Tuhan kata man amana billah, tu buat benda lillahi ta'ala. Apabila buat benda lillahi ta'ala, semua benda manis, semua benda sedap. Datang jauh berjalan sikit, tak apa. Kos minyak baru dia masuk kereta, datang masjid, tak apa. Botol sikit, tak apa. Kenapa datang masjid? Lillah, sambut akan seruan Allah man amana billah. Konsep tauhid ini Tuhan kata inilah antara salah satunya orang datang masjid. Yang kedua yang sebut ialah wal yaumil akhir, dan orang-orang yang percaya akan ada suatu hari yang dibangkitkan, yang dikira sebagai hari akhirat. Manusia ni kalau dia tahu apa yang dia buat dikira, dihisab oleh Allah Ta'ala, pasti dia baik. Kalau dia tahu di belakang dia, kanan dia ada ratib-ratib yang buat CCTV pada dia, baik dia. Kalau dia tahu bahawa dia mati, dia pasti dibangkitkan, baik dia.
Kalau dia tahu setiap langkah dia datang masjid, Allah Ta'ala kira satu persatu. Daripada mula dia masuk masjid sampai dia keluar balik masjid, Tuhan kira satu-satu. Tuhan resik satu pun Tuhan kira semua kali dia datang masjid. Sebab apa? Sebab dia beriman pada satu hari namanya hari akhirat. Allah Ta'ala adjust ayat ini, cantik ayat Allah Ta'ala ini. Masuk pada ayat, masuk pada kepercayaan ghaib. Benda ghaib ini benda tak nampak muslimat. Tak ada orang nampak benda akhirat ni. Malaikat tepi tak nampak, pahala tak nampak, dosa tak nampak. Apabila orang itu yakin bahawa dia akan dibangkitkan dan pahala dia adalah duit pada hari akhirat, pahala dia adalah pembentang pada dalam kuburnya, pasti dia akan datang masjid. Dan cerita lagi wa aqamas salat, cerita wa aqamas salat, yang mendirikan salat, bukan yang bersolat. Maknanya orang dalam masjid kriterianya ialah mesti orang itu yang solatnya khusyuk, yang Imam Ghazali letak 13 rukun solat itu campur satu, iaitu khusyuk. Dan orang yang solat khusyuk ini dia akan datang masjid. Sebab apa? Sebab percaya pada akhirat. Sebab apa? Buat benda lillahi ta'ala, manis buat dengan Allah. Orang sangat mati muslim-muslim lillahi ta'ala, usah datang masjid, berkadar nyawa, ya, habis harta, ya. Sebab apa? Pasal konsep nama dia ialah solat yang khusyuk, percaya pada akhirat. Dan kuncinya adalah tahu bahawa Tuhan dia ialah Allah. Dan Allah Ta'ala lalu saja lepas solat dirangkaikan, dipasangkan dengan satu benda, satu kegiatan, iaitu zakat. Maknanya orang dalam masjid ini bukan orang kedekut, orang yang infakkan harta dia. Apa tidaknya dibentangkan satu sejadah untuk si tamu masjid, dialah paling awal pun, bukan terketar-ketar. Nak bagi ke tidak, tidak ke bagi ke tidak, tidak ke bagi ke tidak. Follow dalam poket, ambil RM50, dekat balik, cari yang sedikit, itulah. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada satu benda infak. Okey dah. Masalahnya ialah benar kita dalam kriteria ini. Dan Allah sebut lagi ialah wala yakhsha illa Allah, dan tidak takut dia melainkan Allah. Orang yang letak ini, ulama tafsir kita konsep ihsan dalam dia, iaitu tak nampak Allah tapi takut. Masyarakat hari ini tak nampak hantu, takut ke hantu. Beza masyarakat yang hadir di masjid ini, yang layak di sini adalah orang yang tidak takut kecaman, tidak takut dikritik, tak takut dikata, tak takut apa-apa. Satu tak benar, sebab dia percaya satu saja Tuhan dia siapa? Allah. Dan dia takut mereka Allah Ta'ala. Dan orang-orang beginilah, mereka inilah yang akan mendapat petunjuk dan hidayah. Tambah sedikit lagi, yaitu orang-orang beginilah yang akan berjaya pada hari akhirat. Tambah sedikit lagi, berjaya pada akhirat apa dia? Syurga. Muslim dan muslimat dibayar dengan harga darah peluh, dibayar dengan jerih keringat. Inilah yang dikatakan sebagai mengimarahkan dia. Itu dia. Macam mereka Ustaz berkongsi berkenaan dengan identiti, kriteria yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala kepada individu-individu yang memakmurkan masjid. InsyaAllah kita mendoakan semoga kita juga tergolong dalam individu-individu yang 5 tadi ini, yang mana menjaga solat, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari akhirat, dan banyak lagi yang saya kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan mengimarahkan masjid. Dan Ustaz sudah kongsikan tadi, bukan hanya orang yang berada dalam masjid ini yang memakmurkan masjid. Individu yang menceriakan, yang pasang langsir, yang cuci sawangnya, itu juga individu-individu yang memakmurkan masjid, yang menceriakan masjid supaya orang nak datang ke masjid. Dan sekarang ni musim ialah orang dengan pelbagai individu yang datang, bertelaga dan sebagainya.
bagaimana kita nak melihat institusi masjid ini mampu menjadi satu medan untuk kita merapatkan lagi jurang dan juga kita mewujudkan perpaduan sesama umat Islam. Dan perpaduan sesama umat Islam ini menjadi tanggungjawab semua, menjadi tanggungjawab bersama. Dan macam mana kita nak melihat masjid ini sebagai satu tempat yang mana dapat kita berkumpul di sini untuk kita mengeratkan lagi hubungan, mengukuhkan lagi perpaduan. Saya nak persilakan Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Yusof untuk memberi penjelasan bagaimana masjid boleh menjadi satu institusi yang mampu mengukuhkan dan juga memperhebatkan lagi perpaduan umat Islam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saudara moderator forum pada malam ini, saudara Rizky Aish daripada Institut Pemahaman Islam Malaysia Hakim, yang dihormati rakan panel saya Tuan Haji Nasruddin bin Hussein, ahli penguasa masjid Kampung Kuala Pangsum. Hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamu adalah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakdirkan pada malam ini dengan takdir yang baik, yaitu kita dipertemukan dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantar para malaikatnya bersama-sama dengan kita, mendoakan kita keberkatan, kebahagiaan, ketenangan, dan insya-Allah mudah-mudahan program-program seumpama ini kita dapat mengundang keberkatan yang kita idam-idamkan. Terpaksalah dengan tadi pada malam ini, yaitu masjid di Imarat Hidup Barakah. Jadi program-program seumpama ini insya-Allah kita dapat mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebut berkaitan dengan keberkatan ini tak semestinya kita hidup kaya, duit banyak, rumah besar, kereta banyak, makanan banyak, rumah kita ada jawatan kita besar, kita glamour dan sebagainya. Tidak semestinya itu keberkatan. Keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketenangan hidup. Walaupun kita miskin, tapi hidup tenang, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memanfaatkan umur yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. InsyaAllah kita mengharapkan keberkatan. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini tidak mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga kerana dari segi masjid itu tidak diimarah. Masjid dan bagaimana kita mendapat keberkatan sekiranya masjid yang mana masjid ini merupakan institusi terpenting dalam masyarakat, dalam kampung. Nak mendapat keberkatan Allah, tapi masjid Allah Subhanahu wa taala tidak diimarahkan. Mungkin di sana beberapa faktor. Bagaimana terjadinya masjid kita ini tidak diimarah. Antaranya yang mungkin kita boleh kongsi bersama pada malam ini, yang pertama ialah masjid tidak merancang beberapa aktiviti. Aktiviti kita dirancang oleh pihak masjid. Pengalaman saya cerita bagaimana saya berhenti, saya musafir berhenti di sebuah masjid. Masjid ini apabila sampai ini waktu maghrib, hampir maghrib dan masuk maghrib, tiba-tiba tidak ada kuliah, tidak ada jemaah. Bahkan bila ada pengalaman azan, bila masuk waktu barulah sampai imam. Bila sampai imam dibuka pintu bilik-bilik, maka diminta saya sebagai musafir pada masa itu, minta saya untuk melakukan azan. Bila saya melakukan azan, lepas azan maka saya bincang dengan imam tadi. Tanya dia, kenapa mereka tidak ada? Termasuklah bila sendiri pun tak sampai lagi, walaupun dah masuk waktu maghrib. Katanya dia kata, Faridah pada hari ini pergi ke masjid lain, masjid besar dia kata. Kenapa? Sebab malam ini tidak ada kuliah di masjid yang saya singgah, tak ada kuliah. Maka masyarakat ataupun Faridah pergi mencari masjid-masjid yang boleh diisi dengan ilmu pengetahuan,
Jadi kalau masjid itu tidak ada pengisian, tidak ada kuliah, tidak ada medan ilmu, maka masjid akan mati. Apabila masjid akan mati, bagaimana kita nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu keberkatan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor yang pertama, masjid tidak diimarahkan. Yang kedua, ialah masjid tiada kemudahan. Masjid tiada kemudahan. Kadang-kadang masjid ada tapi dikunci. Jemaah nak sembahyang tak boleh kunci masjid. Mungkin masjid ini tidak berlaku lah. Sampai nak sembahyang tak boleh. Kadang-kadang tandas ada, air tidak ada. Ini perlu kita tengok bagaimana masjid ini. Umpama kita ada handset, kita ada handphone. Semua manusia hari ini ada handset, tapi handset lain tak ada, boleh guna. Sudah tak boleh guna. Masjid ada tapi tidak digunakan kerana kemudahannya tidak ada, kelengkapannya tidak ada. Adapun ada tapi tidak berfungsi dengan baik. Ini antara faktor-faktor bagaimana masjid itu tidak diimarahkan. Bagaimana kita nak menyatu-padukan masyarakat sekiranya masjid itu tidak dimanfaatkan. Yang ketiga ialah masjid tidak jaga kebersihan. Kebersihan masjid. Pengalaman saya juga, saya masih bersama di sini. Saya singgah sebuah masjid. Nak bagi tandas. Ada buka tandas, nak guna tandas, masya Allah, ada najis. Biasalah najis dalam tandas itu biasa. Yang luar biasa, yang najis ni tidak dijirus atau tidak dicuci oleh pengguna, dan nantinya dah lama, bukan bau-bau, dah lama, kan dah kering. Saya bukan pakai najis sebenarnya, tapi kita tak dapat nilai. Najis ni bukan najis baru, najis lama. Mana dah 2-3 hari najis itu berada di situ. Ini menyebabkan berlakunya pencemaran kawasan masjid. Bagaimana kita nak menggunakan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak menggunakan masjid ini sebagai satu medan untuk kita menyatukan masyarakat? Jadi masjid yang kotor, pernah sekali juga banyak pengalaman masjid yang kotor ni. Satu hari saya singgah di masjid, saya guna wakaf tempat kita berehat. Bila kita pada situ tengok ada bangkai. Bangkai ini dah lama, dah berulat. Ini juga benda lama, bukan bau-bau, bukan bau mati pagi tadi, bukan, dah lama. Jadi bagaimana masjid ini dapat diimarahkan dengan najisnya, dengan bangkainya, sampah sarapnya? Ini boleh mencemarkan syiar Islam itu sendiri. Dan yang keempat, kenapa masjid kita ini kurang diimarahkan atau tidak dapat diimarahkan? Kerana ini kita kena awasi. Sebab dia berlaku dalam mungkin kita terlibat, iaitu ancaman daripada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Bagaimana dia rancang supaya orang muda, supaya orang dewasa, orang tua, belia, kanak-kanak ini tidak datang ke masjid. Antara ancaman ataupun serangan yang dibuat oleh orang bukan Islam ataupun musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, mereka merancang supaya manusia ini hati dia mati. Contohnya ialah golongan-golongan remaja dihidangkan dengan hiburan yang berleluasa, yang berlebihan, tanpa hak. Maka manusia apabila dihidangkan hiburan, hati manusia akan mati. Mereka tidak hidup dengan masjid. Apabila hati mati, maka sudah tentu masjid tidak diimarahkan. Begitu juga golongan kanak-kanak dihidangkan dengan rancangan televisyen yang melibatkan kartun-kartun yang boleh menarik minat kanak-kanak kita, sehingga kan dia lalai untuk datang ke masjid. Sebagai contohnya, pada waktu masa ditayangkan kartun-kartun dengan SpongeBob-nya, dengan macam-macam lagi lah. Di segi Upin-Ipin-nya, ada segi Bobo-Boy-nya. Setahu saya Bobo-Boy ini ditayangkan pada waktu maghrib. Ini amat mengecewakan kita. Bagaimana serangan-serangan ini sepatutnya kita dapat atasi, kerana ancaman-ancaman ini merupakan penyebab kepada hati kita akan mati. Apabila hati mati, bagaimana kita mengimarahkan masjid dan bagaimana kita menyatukan masyarakat. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini boleh kita jadi satu medan untuk kita menilai apakah kita ini antara golongan-golongan yang mungkin lalai